Izzati Zakirah binti Muhammad Ghazali daripada SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Sail. Hari ini saya akan memperkenalkan bahan inovasi saya iaitu modul PK, sempena pemikiran komputasional. Kita pergi kepada pengenalan. Kekangan pengajaran dan pembelajaran dari rumah yang lalu menyebabkan pelajar saya faham apa yang dipelajari namun tidak dapat mengaplikasikan konsep dalam latihan atau soalan yang telah diberikan. Oleh itu, saya memperkenalkan modul PK dan menaik tarafkan modul ini dan dipautkan ke aplikasi TikTok. Objektif modul PK adalah saya memperkenalkan modul PK hasil dari teknik pemikiran komputasional. Ada 4 iaitu teknik peleraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik penitlakan. Dan objektif seterusnya adalah untuk membantu meningkatkan minat murid terhadap subjek matematik tambahan dan akhirnya meningkatkan penguasaan murid dalam subjek matematik. Asas modul PK adalah pemikiran komputasional yang bermaksud suatu proses pemikiran oleh manusia yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Apa yang murid akan dapat setelah mereka menggunakan modul PK ini? Yang pertama, mereka akan dapat memecahkan masalah yang kompleks kepada yang lebih kecil. Kemudian mereka akan dapat mengenal pasti corak soalan yang sama. Dan yang ketiga, meninggalkan perkara yang tidak penting di dalam suatu soalan dan akhirnya dapat menyediakan suatu model penyelesaian masalah. Kaedah penggunaannya adalah sebagai guru, saya gunakan modul PK ini adalah sebagai rumusan setelah saya menghabiskan semua silibus pengajaran saya. Manakala bagi murid pula, mereka akan gunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah. Mari kita lihat contoh pengajaran guru di dalam kelas. Bagaimana saya gunakan modul PK ini dan cara saya mengajar di dalam kelas. Hari ini kita akan belajar tajuk Trigo. So hari ini kita akan guna modul PK. Dekat sini kita ada soalan selesaikan. So bila awak jumpa soalan selesaikan, yang pertama awak buat adalah tukarkan selain daripada sin theta atau cos theta. So maknanya sin cos 2 theta atau cos 2 theta atau cos 2 theta, tan 2 theta. So awak berubahlah selain daripada sin atau cos. Kemudian jadikan bersamaan itu sama ada dia kuadratik, perfakturan atau single. Dan kemudian awak cari punca dan awak cari sukuan dia. Okey, kemudian kita tengok contoh Okey, yang pertama, soalan minta selesaikan persamaan 3 sin cos 2x tambah cos x sama dengan 1. Okey, so tadi jalan yang pertama kita perlu buat apa? Tukarkan selain dari sin theta atau cos theta. So siapa yang kita tak perlu tukar dekat sini? Cos x. So maknanya sin theta ni kita perlu ubahlah, betul tak? Okey, apa formula yang melibatkan sin cos 2x? Cos 2x tambah sin cos 2x sama dengan 1. Okey, sekarang kita nak sin cos 2x, betul tak? Jadi kita akan tinggalkan sin cos 2. So sin cos 2x sama dengan 1 tolak cos 2x. Okey, so sekarang ni kita dah boleh buat penukaran dekat sini kan? Tadi cikgu tukarkan sin cikgu ni, cikgu tukarkan dekat sini. So kita akan dapat 3, 1 tolak cos 2x tambah cos x sama dengan 1. Okey, kita kembangkan dulu. 3 tolak 3 cos 2x tambah cos x sama dengan 1. Okey, sekarang awak nampak macam apa? Kita ada 3 tadi. Yang pertama, boleh jadikan kuadratik atau boleh jadikan perfakturan atau single. So untuk kes ini kita boleh jadikan kuadratik. Sebab apa? Sebab ada kuasa 2 dekat sini. So kita boleh jadi kuadratik. So kita susun dulu seperti kita punya persamaan kuadratik. Negatif 3
Cos kuasa 2x tambah cos x tambah 3 tolak 1 sama dengan kosong. So negatif 3 cos kuasa 2x tambah Cos X tambah 2 sama dengan kosong. Okey, langkah kita yang ketiga apa? Cari punca. Okey, jadi kita akan cari punca sekarang. Macam mana nak cari punca? Kita kena tekan kalkulator dan buat pemfakturan dia lah kan. So, awak akan dapat jawapan awak adalah cos x sama dengan negatif negatif 2/3. Satu lagi sama dengan 1. Okey, so kita kena buat pemfakturan kita. 3 cos x bawah 2 kemudian cos x. Okey, so kita dah selesaikan langkah kita yang ketiga. So langkah kita yang keempat adalah cari sukuan. Okey. Cos berada pada sukuan. Yang pertama apa? Semua, lepas tu sin dan cos. So kalau dia negatif pada sukuan mana? Sukuan 2 dan 3. Okey. So kita buatlah sukuan dekat sini. Okey, kemudian kalau dia positif, dia berada pada sukuan 1 dan 4. Okey. So awak kena cari dulu x kita ni berapa. Dapatkan kita punya sudut rujukan dulu. Berapa sudut rujukan kita? Boleh tak cikgu tekan kalkulator ada negatif sekali? Kenapa? Kenapa tak boleh ada negatif? Dia menunjukkan sukuan saja. Positif atau negatif hanya menunjukkan sukuan dia sahaja. So kita tekan shift. Kemudian kita tekan cos. Kita tekan shift. Kita tekan cos. Kita tekan 2/3. 2/3 kita dapat 48.19. Maknanya sudut 48.19 adalah berada dekat sini lah. Dengan sini, betul? Tapi adakah itu sudut yang kita nak? Tak. Yang kita nak adalah daripada sukuan yang pertama. Dari sini ke sini. Okey, faham? Okey, jadi yang kita nak adalah sebenarnya S kita adalah macam mana dapat dari sini ke sini ni? Tolak dengan 48.19 kita dapat 131.81. Okey, kemudian dari untuk dapatkan ini macam mana? Dari sini ke sini. So apa kita nak buat untuk dapatkan nilai tu? 180 tambah dengan 48.19 dapat jawapan 228.19. Okey. Sekarang cikgu nak tanya pula cos x1 berapa nilai dia? Kosong. Okey. Sekarang ni kosong, anggapkanlah nilai ini adalah kosong. Jadi x pertama kita adalah kosong, x yang kedua kita adalah dari sini ke sini 360 tolak dengan kosong dapat 360. Okey. Faham? Mari kita lihat pula bagaimana contoh penggunaan murid di dalam kelas saya. Soalan 7, diminta cos 2 theta, selesaikan cos 2 theta sama dengan sin theta. Jadi kita tengok cos 2 theta dia ada 3 rumus sudut berganda. Yang pertama, cos 2 theta bersamaan cos kuasa 2 theta tolak sin 2 theta. Yang kedua, cos 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Yang ketiga, cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 cos 2 kuasa 2 theta. Jadi kat soalan ni kita boleh tengok yang paling sesuai cos 2 theta bersamaan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Lepas tu kita tengok cos 2 theta bersamaan sin theta. Kita tukarkan dia punya yang kita dapat daripada sudut berganda, pindahkan kepada cos 2 theta. Jadi dalam kurungan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta bersamaan sin theta. Jadi kita pindahkan sin theta ni kepada sebelah kiri, dia akan membentuk persamaan kuadratik. Jadi kita dapat persamaan kuadratik, kita cuba guna kalkulator. Jadi kita dapat jawapan dia. Yang pertama, sin theta bersamaan 1/2, sin theta bersamaan negatif 1. Lepas tu kita kena
tentukan dia punya sukuan keberapa. Kita ingat formula saya suka tengok kamu. Jadi kita tengok sin theta bersama 1/2, dia positif. Kalau positif, dia ada di sukuan pertama dengan sukuan kedua. Lepas tu kita tengok pula sin theta bersama negatif 1. Kita tengok kalau negatif, dia ada sukuan ketiga dengan sukuan keempat. Jadi kita cuba cari dia punya sudut rujukan. Kita tengok positif dengan negatif ni hanya menunjukkan dia punya sukuan. Jadi kita dapat sin kuasa negatif 1/2 sama dengan theta. Kita dapat sudut rujukan dia 30. Lepas tu sin negatif 1 bersama 90 darjah. Lepas tu kita tengok dekat sukuan 1 dengan sukuan 2. Kalau sukuan 1 dia hanya perlukan theta. Theta kita dah 30. Kalau sukuan 2 kita tengok dia 180 tolak theta. Theta tadi 30 darjah. Jadi 180 tolak 30 dapat 150. Itu untuk sin 1/2. Lepas tu kalau kita tengok yang kedua lah, sin 1 kita dapat sukuan dia rujukan dia 90 darjah. Jadi kita pakai yang sukuan ketiga 180 tambah theta. Theta dia 90 dengan 360 tolak theta pun 90. Jadi kita dapat hasil kedua-dua jawapan 270. Kalau dia ada dua jawapan yang sama, kita hanya pilih salah satu. Lepas tu kita senaraikan dia punya theta. Kita dapat 30 darjah, 150 darjah dengan 270 darjah. Lepas tu soalan dia nak tukarkan kepada pi. Jadi kalau nak tukarkan kepada pi, kita ambil 30 darjah per 180 darab pi. Nanti kita akan dapat yang pertama 1/6 pi. Dan seterusnya kita akan dapat 5/6 pi dengan 3/2 pi. Itu je. Ini adalah paparan modul PK. Dalam modul PK ini terdapat semua bab daripada tingkatan 4 sehingga ke tingkatan 5. Manakala ini adalah paparan TikTok, pautan daripada modul PK tadi ke TikTok. Kelebihan modul PK adalah ia memudahkan pengajaran saya kerana semua murid mempunyai modul ini secara soft copy dan hard copy. Dan dalam modul ini terdapat bab tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam satu modul. Dan ia menyibatkan masa saya untuk memberikan murid faham akan sesuatu konsep ketika saya mengulang kaji pelajaran bersama mereka. Dan ia juga boleh digunakan oleh guru lain untuk mengajar kerana telah terdapat langkah-langkah yang telah dinyatakan secara mudah difahami. Kelebihan modul PK dari segi murid pula, di setiap bab di dalam modul PK ini terdapat QR kod video penerangan, dan untuk makluman ia masih dalam proses dikemaskini, saya akan kemaskini dari masa ke semasa, dan video penerangan ini diterangkan oleh guru semadah sendiri, bekas murid cemerlang 2020 dan 2021 dan murid semadah yang kini berada di sekolah. Dan ia mempercepatkan proses pemahaman murid kerana modul ini menggunakan bahasa yang mudah digunakan dan murid boleh gunakan di sekolah maupun di rumah. Sekiranya mereka berada di sekolah, guru boleh menerang dan juga guru muda yang berada di sekolah boleh menerangkan kepada rakan-rakannya yang lain. Manakala sekiranya mereka berada di rumah, mereka boleh mengimbas kembali QR code yang tertera di modul PK dan mendapatkan video penerangan. Ini adalah antara impak modul PK. Berdasarkan catapai di sebelah, 100% murid bersetuju bahawa modul PK menarik minat mereka untuk mempelajari matematik tambahan. Seterusnya kita lihat impak murid dari segi peningkatan penguasaan. Berdasarkan carta palang di sebelah, hampir keseluruhan murid meningkat daripada gagal ke markah yang sangat cemerlang. Kos yang saya gunakan tidaklah mahal. Sekiranya mereka ingin mendapatkan salinan lembut, saya telah sediakan
my link saya di dalam TikTok saya yang dinamakan @mathsfun, dan mereka boleh dapatkan ia secara percuma. Manakala sekiranya mereka ingin dapatkan secara salinan keras, modul ini hanyalah berharga RM4 sahaja. Saya telah menyebarluaskan saya punya modul fikir ini kepada SMKA Syekh Haji Muhammad Said di Seremban, SMKA Sultan Muhammad di Melaka, SMK Bandar Seri Sendayan di Seremban, program Jahoe Muntazat Peringkat Kebangsaan, Pegawai PPD Rembau, SMKA Bandar Ensted dan Sekolah Menengah Sains Rembau. Mari kita lihat maklum balas murid saya. Bagi saya, modul fikir ni sangat membantu untuk saya jawab soalan ADMAT. Sebab kalau sebelum adanya modul fikir ni, kalau saya tengok soalan tu dia macam dah twist sikit, saya rasa macam dah tak tahu dah nak start daripada mana. Tapi bila ada modul fikir ni, kita boleh buat daripada step pertama sampai habis. So lagi mudah lah untuk kita selesaikan soalan ADMAT tu. Bagi saya, kalau belajar ni dia kena ada banyak cara yang lagi mudah supaya dapat lebih faham dan lebih dapat cepat bekerja. So modul fikir ni dia sangat membantu sebab dia banyak bagi step by step dan banyak memudahkan ayat lagi mudah berbandingkan buku teks. So saya cepat faham dan cepat nak buat. Sebelum adanya modul fikir ini, keputusan saya amatlah rendah, gagal dan ngam-ngam lulus. Tapi selepas adanya modul fikir ini, saya mendapat keputusan yang cemerlang iaitu C dan C+, dan saya lebih minat untuk menjawab soalan-soalan KBAT, dan modul fikir ini memberi semangat untuk saya melakukan soalan-soalan yang kurang saya faham. Jadi saya harap modul fikir ini dapat tersebar luas ke seluruh murid. Sebelum ni, saya faham je dalam ADMAT ni. Tapi masa nak jawab soalan dia, mesti saya tak tahu apa kehendak soalan. Saya masih keliru dengan kehendak soalan. Tapi selepas adanya modul fikir ni, saya tahu cara nak buat soalan tu, saya lebih faham untuk buat soalan tu. Dan saya mengikut saja step-step yang ada dalam modul fikir ni. Adanya modul fikir ni, saya dapat menganalisis soalan SPM, ADMAT dengan lebih teliti, dan apabila saya menganalisis soalan itu, saya dapat tahu cara yang untuk dilakukan seterusnya. Dan bila dapat tahu dan menganalisis soalan yang kita orang jawab tu, senang untuk dijawab. Bagi saya, masalah ADMAT sebenarnya budak tak tahu apa kehendak soalan. Dengan adanya modul fikir, budak dapat tahu dengan jelas apa sebenarnya kehendak soalan. Mari kita lihat pula maklum balas guru di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zaini binti Tumiran, guru matematik tambahan di Semadah. Okey, seperti yang kita tahu, cabaran utama guru-guru matematik tambahan adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar dalam menjawab soalan matematik tambahan, terutama soalan berbentuk penyelesaian masalah dan KBAT. Dengan adanya modul fikir matematik tambahan ini, ianya membantu saya dalam mengajar dan memberi kefahaman kepada pelajar bagaimana cara untuk menjawab soalan, kerana ianya menekankan kata kunci dan langkah-langkah penyelesaian yang perlu dibuat dalam menjawab soalan. Kesimpulan dia, modul ini sangat bagus dan sistematik dan membantu guru-guru dalam PDPC. Saya Ustazah di Semadah dan saya dah menggunakan modul fikir matematik tambahan ni. Dulu saya belajar ADMAT waktu saya ambil SPM dulu. Tapi dulu waktu kami belajar matematik tambahan ni, kami try and error orang kata. Kami buat dulu, tiba-tiba dah sampai bawah, dah penuh satu kertas, kita tengok tak dapat jawapan. Tapi kami kan tengok balik semula jawapan kami tu, tengok kat mana salah ni, step mana kan. Tapi bila saya tengok modul fikir matematik tambahan ni, dah macam mengeluarkan langkah-langkah tu, saya rasa macam lebih cepatnya. Macam ni je rupanya. Macam lebih cepat untuk kita faham satu corak soalan tu. Kalau dulu macam kami terpaksa cari, bila keluar je soalan, terpaksa cari apa benda nak guna ni, apa step nak guna ni. Tapi bila modul ni ada, saya tengok modul ni, dia mengeluarkan langkah-langkah ni, macam cepatlah saya untuk belajar, dan saya pun boleh mampu untuk mengajar kepada pelajar. Moga perkongsian ini memberi manfaat. Sekiranya anda rasa matematik tambahan susah, modul fikirlah penyelesaiannya. Sekian, terima kasih.